Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton tercinta. Heng, welcome back to Abang Gendut Channel. Jadi, korang dah nampak tajuk kan? Okey. Abang Gendut nak ceritakan, okey, pengalaman yang okey, dekat tempat Abang Gendut belajar dahulu dalam kiraan 3, 2 dan 1. Okey. Bermula kisah dia macam ni sebenarnya, okey. Apabila Abang Gendut mendapat tawaran belajar tersebut, kisah dia bermula dengan Abang Gendut nak ceritakan tempat Abang Gendut menginap dahulu, which mean kolej kediaman. Dia berasalnya daripada cerita orang sebuah hospital, dan bangunan tersebut merupakan bangunan yang tertinggi pada suatu ketika dahulu, which means dia mempunyai 14 tingkat. Dan sejarah tempat Abang Gendut menginap ni memang, kalau nak cerita panjang guys, tetapi Abang Gendut ceritakan beberapa kisah yang menarik untuk korang dengar semua. Asrama ini berbentuk Y, which mean dia memang lain daripada asrama IPG dekat seluruh Malaysia ini. Dan satu-satunya asrama dekat Malaysia ni, which IPG dekat Malaysia ni, yang mempunyai lift. Jadi cerita pertama yang aku nak sharingkan dengan korang semua. Apabila Abang Gendut masuk ke IPG tersebut, biasalah kita nak tengok tempat orang dan kita nak mendalami macam mana suasana dekat tempat kita belajar nanti. Okay. Kemudian Abang Gendut pergi aras demi aras lah, maksudnya pergi floor demi floor. Okay. Dan ada satu yang pelik tentang satu aras ni, ialah kita tahu kedudukan setiap bilik tu bagaimana, tetapi ada satu aras ni di hadapan tandas, asrama lelaki. Ada satu bilik ni, dia bangunannya, dinding dia seolah-olah sudah di orang cakap asalnya pintu, asalnya sebuah pintu, tetapi dia telah ditutupi dengan batu bata yang memang nampak benar-benar waktu tu yang memang kenapa ni berdinding pula, kenapa bilik ni tak buka? Mesti akan jadi satu kemuskilan buat kita. Dan korang nak tahu, Abang Gendut ni pergilah tanya senior-senior yang dah lama dekat sana. Dia merupakan aras 7. Bilik tu dulu ada kisah dia di mana seorang wanita bunuh diri. Dia menggantung diri dekat bilik tersebut. Aku menceritakan ni pun naik bulu roma tau, walaupun jauh dah berada sekarang. Kedengarannya waktu tersebut wanita tersebut mempunyai masalah tekanan jiwa, dan tanpa disedari, apabila dia tinggal masuk ke ward tersebut, pada paginya, ialah awal pagi, tiba-tiba orang nampak dia dah begitu menggantungkan diri. Dan mulai daripada itu,
banyak kejadian-kejadian yang menghantui penghuni-penghuni dekat sana, hingga kan terpaksa memanggil ustaz-ustaz yang mempunyai ilmu untuk, yelah, kita tahu, untuk bagi benda tu balik ke tempat asal dia. Tetapi perjanjian dilakukanlah, yang Abang Gendut tahu, antara ustaz tersebut dengan benda tersebut, di mana istilahnya hantu tu tak nak keluar daripada bilik tu. Jadi ustaz tu bagi tahu, kau boleh duduk dekat sini, tetapi kau kena janji yang kau tak akan pernah kacau lagi penghuni-penghuni dekat bangunan tersebut. Kisah yang kedua pula dekat tempat Abang Gendut belajar ialah, yang ini Abang Gendut tak pernah juga nampak ataupun bagaimana kita nak bagi tahu, mengalaminya sendiri. Tetapi ini cerita daripada senior-senior yang lepas. Dekat IPG Abang Gendut ni, dia ada satu persatuan yang sangat aktif. Kita panggil persatuan silat. Ada silat gayung dan silat cekak. Student-student dekat Semenanjung memang tahulah apa tu persatuan silat-silat begitu. Dan apabila kita nak membuat program-program tersebut, memang di luar waktu kuliah. Which mean pada waktu malam lah, lepas isyak begitu, aktiviti kita nak mempelajari ilmu silat tersebut akan dijalankan, iaitu pada waktu malam. Dan kawasan tempat student-student ataupun pelajar yang nak ikuti persatuan ini adalah di belakang sekali, yang berdekatan dengan padang IPG kita orang. Apabila kita nak lalu ke kawasan padang tersebut, ada beberapa blok bangunan yang sudah lama tidak digunakan. Kisahnya ialah mereka pernah dikacau. Dikacau yang bagaimana tu? Apabila mereka balik daripada sesi latihan lebih kurang pukul 10 ataupun pukul 11 semacam tu, mereka akan lalu kawasan tu balik. Dan apabila lalu kawasan tersebut, ada satu bilik yang berdekatan. Bilik tersebut dahulunya ialah bilik seni. Apabila bilik seni ini, banyak arca-arca ataupun benda-benda yang seperti topeng begitu, yang pelik-pelik lah. So korang boleh agak lah benda-benda macam tu dapat menyimpan lah kononnya, benda-benda H2, Dan pada suatu malam ni, apabila senior perempuan kita orang, dia nak balik ke asrama perempuan, diorang lalu kawasan tu. Kisah dia, diorang terdengar macam budak-budak tengah bermain. Kau bayangkan pukul 11 lebih ataupun 10 lebih macam tu, kau balik, kau dengar suara budak-budak apabila kau lalu suatu kawasan. Macam mana? Seram tak seram? Kisah daripada pelajar lelaki pula, senior-senior yang join silat ni pula, mereka pernah dengar suara perempuan yang tengah menangis, memanggil nama orang dekat sana, dia cari anak dia. Apa perasaan anak kita apabila kita lalu dekat kawasan tersebut tengah-tengah malam, tiba-tiba kita dengar suara perempuan yang mengilai begitu. Mesti akan menjadi seram juga. Dan kisah yang ketiga merupakan kisah yang paling dahsyat apabila Abang Gendut belajar dekat IPG tersebut dahulu, dekat di mana cerita ni memang lebih kurang 1 bulan begitu. Memang satu isu besar lah dekat IPG kita orang, sampaikan mulai saat itulah aktiviti malam
tidak dibenarkan sama sekali tanpa pantauan para pensyarah. Apa yang berlaku ialah, waktu tu Abang Gendut berada di semester keempat PISMP. Kita satu kelas ni diminta untuk menganjurkan malam puisi seperti gurindam begitu, puisi dan lagu yang berkaitan dengan unsur-unsur bukan kemistikan, tetapi dia lebih ke unsur-unsur warisan zaman berzaman dahulu. Dan kisah dia adalah kita orang di sini meminta bantuan daripada junior PPISMP waktu tu, dan dia tak nampak pada mulanya, tak nampak. Dia berlaku dalam keadaan kita ni penat, keriuhan, banyak benda lah yang nak kita lakukan, buat itu, buat ini. Lebih-lebih pada masa tersebut saya merupakan pengerusi dan saya nak kena pantau keseluruhan apa benda yang berlaku daripada A sampai Z, keselamatan daripada mereka, kebajikan diorang, kita memang kena ambil tahulah, dan habis je program tersebut, ialah kita nak kemas barang, buat itu, buat ni, around pukul, nak dekat dengan pukul 12 lah pada malam tersebut, kita orang balik. Dan apabila kita balik daripada dewan ataupun tempat kita menjalankan program tersebut, ada seorang junior Abang Gendut ni, dia memakai pakaian yang biasa saja, which mean pakai baju kebaya ala-ala kebaya moden begitu, berwarna merah. Dan dia membawa tepak sirih ataupun junjung sirih, tepak sirih rasanya, dia bawa tepak sirih tu. Tiba-tiba dalam keadaan kita orang riuh balik tu, kita orang perasan ada seorang junior yang hilang. Pelik kan? Kita orang sebab dah bagi tahu balik sama-sama, jangan balik asing-asing. Dalam keadaan kita orang dekat dewan, dia masih ada. Tiba-tiba on the way kita balik, tiba-tiba seorang hilang. Korang bayangkan, dia hilang tak tahu pergi mana. So sebagai seorang yang bertanggungjawab menguruskan program tersebut, Abang Gendut pun nak tak nak kena cari dia, Dan apa yang berlaku ialah Abang Gendut satu kelas ni berpecah dan mendapati junior tersebut berada di kawasan parking kereta yang nak kena pergi turun bawah lagi sampai B2. Dia berada dekat suatu ceruk tempat lain. Tiba-tiba ada classmate ni bagi tahu, dia bercakap sendiri. Kau bayangkan kalau junior ataupun manusia yang kita kenal tiba-tiba duduk macam ni, dia bercakap sendiri dengan bahasa yang kita tak kenal dan menggigil. Kau rasa bagaimana? Dan apabila benda junior ni dah ditemui, alhamdulillah lah, kita rasa bersyukur sangat-sangat. So kita balik seperti biasa. Dalam perjalanan nak balik ke asrama tersebut, dia tak ada jauh sangat tahu, lebih kurang 300 meter macam tu saja daripada asrama ke dewan. Secara automatik tengah-tengah jalan ada junior ni yang pakai baju kurung warna merah tadi, yang bawa baju kebaya warna merah, yang bawa tepak sirih tersebut pengsan. Apabila dia pengsan, dia bukan pengsan dengan pengsan begitu saja tahu. Dia pengsan tiba-tiba badan dia menggigil. Nasib ada classmate Abang Gendut ni memang yang perempuan yang kejutkan dia balik. Tetapi dalam nak kejutkan dia tu memang ambil masa yang agak lama sangat, dan dia menggigil agak teruklah pada ketika tersebut. Hingga kan nak kena tuang air dekat muka dia. Dan tiba-tiba waktu dia sedar, dia menangis.
Abang Gendut tanyalah, what happened. Dia terdiam dan benda tu stop sampai sana pada malam tersebut. Kita orang pun balik seperti biasa ke asrama tanpa merundingkan apa-apa perkara yang tak diingini berlaku. Tiba-tiba, pada pukul 2 ataupun 3 pagi begitu, korang bayangkan student semua tidur dan tiba-tiba ada satu aras ni, kedengarannya suara perempuan menjerit sambil mengilai. Punya besar, satu blok bangunan tu memang dapat dengar. Classmate Abang Gendut ni memang terus telefon kepada batch Abang Gendut, kawan-kawan Abang Gendut, classmate kita orang lah, yang lelaki, yang junior yang pakai baju tadi, yang pakai baju kebaya tersebut, dia telah kena kacau ataupun istilahnya meracau. Dan kejadian ini berlarutan sampai lebih kurang 1 bulan. Memang banyaklah benda yang tertangguh. Program-program senior yang mereka dah jalankan, nak buat teater pun kena banyak dugaan lah, macam nak kena sekat tetapi diteruskan. Dan yang paling dahsyatnya ialah ada satu malam ni, classmate Abang Gendut ni dan kawan-kawan dia terpaksa angkat dia bawa pergi ke surau sebab nak rawat dia dekat sana lah. Tetapi yang menyeramkannya ialah juga meremang Abang Gendut waktu cerita ni tau. Walaupun benda tu dah masuk ke dalam tubuh badan junior tersebut, dia suka kepada tempat-tempat yang baik-baik ini, macam surau. Dia suka tengok orang solat, orang yang wangi-wangi, orang yang cantik-cantik. Tetapi perkara tersebut tak berhenti dekat sana saja. Pensyarah-pensyarah kita orang iktihar juga untuk bawa dia pergi ke Darusshifa, which mean tempat perubatan Islam lah, sebab student tersebut juga student Islam. Then dekat sana dia memang dirawat dengan sedaya upaya lah, dengan ilmu-ilmu ustaz-ustaz dekat sana. Kembalilah ke dia ke IPG. Namun pada malam itu juga dia mengilai lagi. Dan dipendekkan cerita, hari demi hari, masa demi masa, junior Abang Gendut tersebut nak tak nak kena balik kepada negeri dia. Dia kena dirawat dekat sana. Dan akhirnya selepas 3 bulan ke beberapa bulan tersebut, dia terpaksa tangguhkan pembelajaran. Dia telah dipindahkan ke IPG dekat negeri dia sendiri. Dan alhamdulillah lah, sekarang Abang Gendut tahu yang dia dah grade dan tak lama lagi convocation. Kalau tak ada PKP ni, rasanya bulan 9 selalunya mereka akan convocation. Jadi Abang Gendut nak buat sharing dekat sini ialah bukan nak membuka aib ataupun nak ceritakan pasal siapa-siapa, tidak. Abang Gendut nak memberitahu ialah kalau boleh kita kena perketatkan diri dengan agama dan ikut cara masing-masing lah, agama masing-masing. Dan Abang Gendut sentiasa berpegang dengan istilah ini: ada mata lihat, ada telinga dengar, ada mulut diam. Kalau korang pergi mana-mana tempat belajar dekat seluruh Malaysia ni, please, mulut tu jangan celupar sesekali dan jangan buat benda yang tak pernah orang buat.
Sekali lagi, Abang Gendut nak minta maaf andai ada mengguris perasaan siapa-siapa yang menonton video. Tak ada istilahnya nak menakut-nakutkan korang, junior-junior yang nak masuk ke Institut Pengajian Tinggi, nak belajar nanti. Okay, InsyaAllah, okay, kita minta sangat-sangat dekat Tuhan Yang Maha Esa supaya dijauhkan benda-benda yang macam ni, dan sentiasa jaga diri supaya benda-benda tersebut tak kacau kita lah. Okay, istilahnya. Okay, itu saja. Sampai kita berjumpa lagi. Ingat, terus sebarkan kepositifan, senyum selalu, dan hidup kena antap. Assalamualaikum. Bye-bye.